Assalamualaikum and hi everyone. So kita continue lagi, masih lagi dengan chapter 1. So subtopik yang terakhir dalam chapter 1, 1.2, scalar and vector. Tapi sekarang kita dah fokus kepada vector. Okay, kalau masih lagi ingat, untuk previous video, saya ada explain macam mana nak totalkan dua vectors yang parallel. Okay, so dalam learning outcome kali ni, learning outcome kita 1.2c, kita nak resolve vector into x and y component. So nanti saya akan clearkan lah apa yang dimaksudkan dengan resolve. Kemudian dan seterusnya kita nak cari resultant vector untuk dua vector komponen. So resultant, okay. Word resultant dekat sini macam saya explain last time, resultant tu basically adalah total bagi kedua-dua vektor tu. Okay, so total tak semestinya tambah lah. Kita dah check dah last time, walaupun dua vektor yang parallel, ada juga yang tolak kalau vektor tu opposite to each other. Okay, kita recap sikit lah addition of vector, addition of parallel vector. Okay, addition of parallel vectors. Okay, so case number 1, katakanlah kita ada dua vektor A and then another vector B along the same line, ataupun dia kedua-duanya direction dia sama. Okay, so kita boleh tambahkan sajalah value dia. Ataupun case yang kedua, kalau opposite direction. So apa yang kita buat adalah macam saya explain hari tu, ingat sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. So paling senang untuk cari resultant positif, kanan tolak kiri lah. A minus B. Okay. Ataupun sama jugalah kalau still nak guna tambah, A tambah, tapi mesti letak negatif B. Okay, so kena include negative sign lah untuk value bagi vektor B. Okay, so fahamkan dulu dalam video yang sebelum ini. Okay, so kita nak pergi kepada, katakanlah kedua-dua vektor tu bukan parallel. Okay, kedua-dua vektor tu bukan parallel. Okay, kalau parallel senang. Kita nak tambah, kita nak tolak. Simple. Contoh kalau up and down kan. Okay, up A B. Masih lagi kita panggil parallel sebab dia line yang sama. Okay, so untuk totalkan, ingat atas positif, bawah negatif. So A minus B untuk totalkan. Ataupun nak juga guna tambah A plus negatif B. Okay, boleh juga macam tu. Okay, so kita continue. Ini parallel. Okay, kita masuk kepada kalau dia bukan parallel. Okay, so case yang seterusnya adalah adding perpendicular vectors. Okay, macam saya kata tadi, dia bukan parallel tapi dia perpendicular. So what does it mean by perpendicular? Perpendicular means selari. Okay, bila kita kata selari, bermaksud angle dia 90 darjah. Okay, 90 degree. So, vector A and vector B is 90 degree to each other. Okay, semua orang tahu kan, y component dengan, y axis dengan x axis ni, dia punya angle between y and x mesti 90 darjah. So, bila ada satu vektor yang menegak, A, vertical, and B is horizontal, kita akan kata A and B, the angle is 90 degree. Okay, so macam mana kita nak totalkan A and B? Adakah kita boleh simply plus A plus B to calculate the resultant? Okay, resultant kita adakah simply A plus B? Okay, obviously tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab rules ni hanya valid untuk addition of parallel vectors. Okay, so bila dia perpendicular, kita tak boleh simply guna cara ini. Okay, so apa yang kita kena buat adalah kita akan cari dia punya magnitude and direction. Okay, so ini adalah resultant kita. Okay, so ini adalah resultant kita bagi A, B lah. Cara untuk kita cari resultant bagi A, B. Okay, so bila kita gunakan simbol R, itu maksud dia resultant lah. Okay, so A, dia punya value adalah 4 Newton.
B adalah 3 Newton. So, to calculate the resultant of A and B, ataupun kita panggil magnitude of A and B, kita akan gunakan Pythagoras theorem. Okay, so Pythagoras theorem adalah formula yang kita dah belajar dalam maths time sekolah dulu. Okay, so Pythagoras theorem basically simple je. Dia mesti x square plus y square and then kita tambahkan x square plus y square and then kita square rootkan untuk dapatkan resultant. So, senang je. B kita 3, A kita 4. Okay, so dekat sini 3 represent the x. Kemudian kita kena square plus, okay, plus 4 Newton, which is vector A, y-axis, square. Kemudian kita akan square root sampailah kita dapat 5 Newton. So, ini adalah magnitude of A and B ataupun resultant of A and B. Alright? Okay. So, kat mana location resultant ni ataupun arrow bagi resultant ni? Okay. So, dalam Cartesian axis awak, kalau A dekat Y, B dekat X, dia punya resultant mesti berada di tengah-tengah. Okay. 5 Newton. Mesti di tengah-tengah. Okay. Somewhere between A and B lah. Okay. So, bila dia berada somewhere between A and B, kita kena tahu dia punya angle. Untuk kita bagi tahu lebih detail dekat mana position R. Okay, so untuk kita tahu berapa angle kat sini, as simple as kita gunakan formula. Okay, ini adalah general formula. Tangent theta modulus y over x. Okay, sebelum kita pergi kepada solution ini, so ini adalah general formula dia. Alright, ini adalah general formula. Untuk dapatkan kita punya theta value ni. Okay, so y kita adalah 4, which is vector A, x is 3, which is vector B. To calculate the angle, simply kita pindahkan tangent, dia akan jadi shift tangent. Okay, modulus of 4 over 3. Okay, cari je tekan calculator sampai kita dapat angle. Okay, satu benda nak remind. Mesti modulus. Kenapa? Okay. Kenapa modulus? Sebab kita nak hasilkan theta yang lebih kecil. Ataupun less than 90 degree. Okay. So, kita tak nak angle tu lebih pada 180. So, bila lebih pada 180, maksud dia kita kena tengoklah dekat mana initial point. Okay. Dalam dalam maths mungkin awak pernah belajar. Okay, so angle 90 degree ni dia mesti berada di sini. Okay, so kita panggil dia sebagai acute angle bila dia kurang daripada 90, 0 to 90 degree. So kalau resultant tu berada di sini, kita tahu angle kita akan berada di sini. Kalau resultant tu berada di sini, kita akan tahu angle kita akan berada di sini. Okay, so basically dia macam bentuk butterfly. Okay, so angle yang kita dapat ini, dia mesti measure from x-axis. Tak kisah kat mana position R awak sekalipun. Contoh kalau R awak berada di sini. Okay, angle kita akan measure from x-axis. Alright. So, itu untuk kita totalkan perpendicular vectors. Okay, so video ni agak panjang. Tak apa. Take your time untuk tengok. Pause pun tak apa. Okay, saya teruskan lagi. Macam mana pula kalau angle tu bukan 90 degree? Okay, so contoh yang kita boleh tengok dekat sini. Okay. Okay. Adding vectors at other angles. Maksudnya angle tu bukan 90 degree lah. Okay. Contoh saya terus bagi contoh. Okay. Katakanlah ini kita punya Cartesian axis. Y. Ini adalah kita punya X. Okay. So. Vector A. Di sini vector B. Okay. So, ada angle lah. Theta. Theta. Contoh. Okay.
So, sama juga, kita tak boleh simply totalkan A and B. A plus B tak boleh sebab dia bukan parallel. Okay. So, kalau rules dia, kalau dia parallel, baru boleh tambah suka hati. Kalau dia bukan parallel, tak boleh simply tambah. Okay. So, apa yang kita kena buat adalah, kita kena resolve. Okay, kat sini datang je word resolve. So, resolve into X and Y component. Okay, so X mesti resolve into AX dan AY. B mesti resolve into BX and BY. Okay, kita ambil contoh diagram ni. A. Okay, ini adalah vektor A. Sama macam saya lukis, cuma dikeluarkan A sahaja. Okay, so kita kena cari ataupun kita kena resolve A into its X component and its Y component. Okay, so maksudnya A ni mesti akan ada X dengan Y component dia sendiri. Okay, so kalau B pula, kita cuba lukis. So kalau B dia berada di sini, ini Y axis, ini X axis kita. So B tadi dia berada di sini kan? Theta. So, BY kita akan berada di sini. BX kita akan berada di sini. Okay. Sama je. Cuma dia akan ada X and Y komponen dia sendiri. Okay. So, kita kena resolve into X and Y komponen dia sendiri. So, bila kita resolve, baru kita boleh totalkan. Okay. Bila ini dah ada X, yang ni pun dah ada X. Okay. Contoh kalau saya combine kedua-dua ni. Sorry. Katakanlah saya nak combine kedua-dua ni untuk axis yang sama. Okay. Ni X ni Y. Kita ambil color lain untuk A. AX dia tadi belah kanan kan. BX dia belah kiri. So, bila dia opposite. Okay. Bila dia opposite macam ni. Baru kita boleh totalkan. AX minus BX. Ataupun BY dekat atas. Okay. BY kat atas tadi. AY pun dekat atas. AY plus BY. Sebab sama direction. Okay. So, dah sama. Barulah kita boleh total. Okay. Alright. So, kita tak habis lagi. Nak resolve tadi kan. Macam mana cara kita nak resolve into X dengan Y. So, cara untuk resolve. Dekat sini. Resolve into X and Y component. So, this is X component. This is Y component. Okay. So, cara untuk resolve mesti ada angle. Okay. Cara untuk resolve mesti ada angle. So, tadi A. Sini vektor A. Sini AX. Kemudian ada theta. Okay, kita tengok X component dulu. Dia mesti ada angle. Kenapa ada angle? Sebab kalau tak ada angle, tak boleh resolve. Okay, so tengok triangle ni. Right angle triangle. That is 90 degree. So, untuk kita cari komponen AX, kita kena gunakan cos. Okay, so cos theta is the adjacent over hypotenuse. So, ini adalah adjacent kita. Okay, dan ini adalah hypotenuse kita. Okay, hypotenuse kita adalah vektor A ni tadi. Okay, vektor A ni adalah hypotenuse. So, AX over A. So, untuk dapatkan AX, rearrange je lah. A ni, kita darabkan dengan cos theta. So, kita akan dapat AX equals to A cos theta. Okay, so itu untuk X. Kalau untuk Y pula macam mana? Untuk Y, AY berada di atas ni. A berada di sini. Ni X axis tadi. Theta dia dekat sini kan. Okay. So, paling senang. Kita assume AY tu berada di sini. Sama je lah. Okay. So, masih lagi right angle triangle. Tapi kita nak AY di sini. So, bila kita nak AY di sini. Kita akan gunakan sin. Okay. Kenapa? Sebab opposite. Baru kita dapat AY. Opposite. Okay. Baru dapat AY. Over hypotenuse. Okay. Hypotenuse kita A.
So, baru kita rearrange untuk dapatkan AY equals to A sin theta. Darabkan saja A dengan sin theta ni untuk dapatkan AY. Okay, so itu cara untuk kita cari value AX dan AY. So, cara yang sama untuk awak cari B, BX dan juga BY. Okay, so katakanlah dah selesai cari AY, dah cari AX, dah cari BY, dah cari BX. So, basically awak dah ada 4 value. Okay, awak dah ada 4 value. AX, AY, BX, BY. Okay, semua value ni kita dah ada. Okay, macam saya kata tadi, bila kita dah lukis dalam bentuk ini, okay, bila kita dah lukis dalam bentuk ini, ni, yang ni tadi, kita akan nampak yang AX dengan BX ni, AX dengan BX ni, kita boleh cari dia punya resultant. Dia akan jadi AX minus BX. Okay, sebab dia opposite direction. Okay, AX dengan BX ni opposite direction. Kemudian, untuk AY dengan BY, dia akan jadi AY plus BY. Kenapa? Sebab AY dengan BY, direction dia sama. Okay, so dah selesai tu. Dapat value. Kita dah dapat value AX minus BX, AY plus BY. So, kita akan dapat value kat sini lah. Okay, kita akan dapat value kat sini. Okay, so kita akan dapat satu value X dan satu value Y. Dah total kan? Dah cari resultant kan? Okay, so kita akan dapat satu X dan satu Y. So, bila dah dapat satu X dan satu Y, okay, katakanlah value X tadi, kita buatlah dia sebagai simbol. Letak nombor lah 100 Newton, for example. That one is 150 Newton. Contoh force lah, vector force kan. So, dah ada. So, ini adalah X component, total bagi X component. Dan ini adalah total bagi Y component. Selalunya kita label dia macam ni. Total X. Total Y. So, kita akan buat dia total X 100 Newton. Total Y 150 Newton. Okay. So, X dengan Y, macam saya explain tadi, dia adalah perpendicular to each other. So, total X 100 Newton, total Y 150 Newton. Okay, sorry, saya terbalik axis tadi. So, total X adalah horizontal axis, which is 100 Newton. Yang mendata lah. Total Y is 150 Newton, is Y axis, so vertical axis. Okay, so tukarkan X dengan Y tu. So, kita dah dapat dua vektor yang perpendicular. Okay. So, bila dah dapat vektor perpendicular, apa yang kita perlu buat untuk cari resultant dia, kita akan repeat balik step dekat atas ni. Okay. Step ini. Sorry, bukan step ini. Atas lagi. Step ini. Okay, step ini. Tak nampak dah step yang mana. Okay, step ini. Okay, bila ada dua vektor perpendicular, kita kena cari magnitude dan juga direction. So, dia punya step agak panjang. 18 minit dah video kita ni. Okay, tapi saya buat conclusion lah. Saya buat conclusion, apa yang kita kena tahu adalah kalau kalau dua vektor tu ada angle, okay, kalau dua vektor tu ada angle, kita kena cari dia punya X component, kita kena cari dia punya Y component, total kan. Okay, kemudian kita kena cari magnitude, okay, by using Pythagoras theorem. Okay. Kemudian yang ketiga, kita cari dia punya direction. Okay. Okay, so kita tengok satu example. Example 4. A force of 800 Newton is exerted on a bolt A. Okay, so 800 Newton is exerted on bolt A as shown in the figure below. Determine the horizontal and vertical components of the force. Okay, bila disebut horizontal and vertical component, horizontal means X and vertical means Y. Okay, okay, Y dan X.
Okay. So, ini dia bagi satu vektor, force 800 Newton. Dia suruh kita cari value X dengan Y lah. Simple je. Basically, apa yang dia nak kita buat adalah, dia nak kita resolve force ni kepada X dengan Y komponen dia. Okay, ingat lagi tak? Macam mana kita resolve? So, just lukis je axis. Ni Y. Ini X. Okay, ini Y, ini X. Dan kita dah ada angle 35 kat situ. Okay, so simple je. Kita akan ada Fy dan juga Fx. Okay, so Fx ni adalah horizontal component dan Fy ni adalah vertical component. Okay, so Fx equals to, okay, macam mana nak cari Fx tadi? X, kalau angle dia di sini, from x-axis, kita guna cos theta. Okay, terus gunalah cos 35. Cos 35, adjacent is Fx. Opposite is, adjacent hypotenuse is 800 Newton. So, Fx equals to 800 cos 35. Kira berapa value dia. Nanti saya check. Kemudian untuk cari Fy pula. Okay. Fy kalau angle yang sama kita guna, dia akan jadi sin 35. Opposite which is Fy over hypotenuse Fy 800 sin 35. Selesaikan. Okay. So, ingat jangan sentiasa assume yang cos mesti untuk X dan sin untuk Y. Ada juga case yang mana dia akan bagi, okay, dia akan bagi, contoh dia bagi vector force kat sini, dia bagi theta di atas. Okay, so recheck balik. Your right angle triangle tu yang mana satu. Okay, so recheck balik right angle triangle yang mana satu. Kemudian, buat cara yang sama. Check sama ada yang mana satu cos dan yang mana satu sin. Kemudian, barulah kita resolve. Okay, so task untuk hari ini, untuk video kali ini, task dia adalah, okay, last time saya minta untuk awak buat soalan 1 dan 2 kan? Okay, proceed question 3 to question 8. Okay, so saya akan bagi masa lama sikit lah untuk yang ni. Okay, alright, thank you. Thank you for watching. Bye-bye.